Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Untuk mendapatkan berita terkini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Aduh, Ibu Hidin angkat sumpah jadi Perdana Menteri. Di mana tuh dia angkat sumpah? Oke, soalan saya yang pertama, di mana dia angkat sumpah? Mungkin di Istana Kayangan, bukan di Malaysia toh, mungkin di negara Kayangan ataupun di negara Pasir Bedengung, di negara yang tak ada orang, mungkin di planet Pluto. Ada komen baru-baru ini yang saya baca lucu juga, dia kata dia angkat sumpah di tandas Istana Budaya. Di Istana Budaya. Betul, ramai betul orang suka tengok video yang bertajuk Muhyiddin angkat sumpah petang ini. Jadi tak apalah kalau kamu suka sangat dengan tu punya tajuk dan topik. Sekarang saya akan cakap topik dan berulang-ulang saya akan cakap Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Muhyiddin jadi Perdana Menteri walaupun dia tak cukup kerusi. Walaupun di dalam parti politik Malaysia dia antara kerusi yang paling sedikit, tapi dia tetap nak juga jadi Perdana Menteri. PAS pula belum tentu untuk mahu dia jadi Perdana Menteri, kerana PAS pun seperti yang kita tahu juga sudah pernah mengutarakan bahawa mereka pun ada calon Perdana Menteri sebenarnya. Okeylah, tak apalah, tidak apalah. Tidak apalah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kamu suka betul Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, kita cakaplah, okeylah. Orang kata kalau 40 kali, 50 kali, 80 kali, 90 kali kita cakap benda tu boleh jadi, okey, tak apa. Kita cakap malam ini 200 kali lah kita cakap. 200 kali kita cakap Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri besok pukul 2 petang dia angkat sumpah di planet Pluto. Di planet Pluto ataupun dia angkat sumpah di mana? Di negara Pasir Bedengung. Okey, sekali lagi, Muhyiddin Yassin angkat sumpah Perdana Menteri di negara yang tidak ada rakyat. Okey, sekali lagi kita isytiharkan. Saya dengan ini mengisytiharkan Perdana Menteri yang baru untuk negara Pasir Bedengung adalah Muhyiddin Yassin. Tapi itu semua tidak akan berlaku lah, tidak akan berlaku apa-apa pun. Dengan ikhlas, dengan rendah hati, saya ingin mendoakan Muhyiddin Yassin, kehidupan dia dalam keadaan yang baik-baik saja, dan kita doakanlah semoga bersatu akan lebih kuat selepas ini, supaya tidak ada lagi wakil rakyat yang tidak lagi mau menyokong Muhyiddin Yassin. 6 orang tu bukan sedikit, 6 orang. Ini menyebabkan Parti Bersatu adalah antara parti yang paling tidak stabil di Malaysia. Antara parti yang tidak stabil juga ialah UMNO lah memang. Tapi yang paling tidak stabil betul-betul adalah Bersatu lah. Sebab kenapa? Pertama, dia hanya mengharap PAS. Kalau PAS tiba-tiba tinggalkan dia, habis, lingkup habis. Kedua, kerana Bersatu ni dia punya ahli memang suka tinggalkan dia. Bukan tinggalkan parti, tapi tinggalkan sokongan, pindah sokongan kepada Anwar Ibrahim. Okey, saya fikir sudah lebih daripada 10-20 kali saya sebut Muhyiddin Yassin Perdana Menteri baru Malaysia. Malaysia pula, minta maaf, saya ulang lagi. Perdana Menteri baru untuk negara Pasir Bedengung. Saya isytiharkan Perdana Menteri yang baru untuk planet Pluto adalah Muhyiddin Yassin. Tahniah diucapkan kepada Muhyiddin Yassin kerana menjadi Menteri Perdana Menteri di Pasir Bedengung. Kita jumpa lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Ini paling dahsyat, paling mengejutkan seluruh Malaysia.
Tiba-tiba Dun Melaka dicabar. Adakah Dun Melaka akan bubar? Setelah hanya berlaku satu orang saja, Adun daripada UMNO masuk ke PAS, perlukah Dun Dewan Undangan Negeri Melaka untuk dibubar? Kalau ini terjadi memang luar biasa, dan akan ada pilihan raya besar berlaku di negeri Melaka. Tak guna berkokok, Adun Sungai Udang cabar Ketua Menteri untuk segera bubar Dun Melaka. Setujukah Anda? Saya tidak setuju. Takkanlah hanya seorang saja perlu dibubar. Adun Sungai Udang ni pula memang hebat betul lah. Adun Sungai Udang, Dr. Muhammad Alif Yusof mencabar Ketua Menteri Melaka Abdul Rauf Yusof untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Dun. Mengulas kenyataan Abdul Rauf bahawa UMNO Melaka akan merampas semula kerusi Sungai Udang pada pilihan raya umum PRU yang akan datang, Muhammad Alif menggesa dia supaya segera membubarkan Dun dan mengadakan pilihan raya. Saya cabar YB Tanjung Bidara ini, bubar Dun sekarang dan kita lawan. Bubar Dun Negeri Melaka dan kita lawan dalam pilihan raya, dia kata. Tak guna untuk berkokok begini, katanya kepada Malaysia kini. Sabar dulu, Dun Sungai Udang, sabar dulu. Jangan sampai kamu riak takabur. Ingat apa yang berlaku kepada UMNO yang terlalu yakin las kalah teruk. Jangan sampai nanti kalah teruk mau simpan di mana itu muka. Jadi terdahulu Abdul Rauf yang juga pengerusi perhubungan UMNO Melaka menyatakan kesungguhan parti itu untuk mendapatkan semula kerusi Sungai Udang pada pilihan raya akan datang. Dia menyorot kejayaan sebelum ini di 3 lagi kawasan di Dewan Parlimen Tangga Batu, iaitu Kelebang, Paya Rumput dan Pantai Kundor, walaupun tewas di Sungai Udang. Muhammad Alif memenangi kursi Sungai Udang dengan kelebihan hanya 530 undi saja menentang calon BN Muhammad Ali Muhammad. Aku ingatkan Dr. Muhammad Alif ni. Aku ingatkan Dr. Muhammad Alif ni banyaklah sangat dia punya majoriti. Rupanya majoriti dia 530 je pun. Tak kuat mana pun. Nak takabur pun tak payahlah lebih-lebih. Takkanlah satu saja pun sudah perlu untuk bubar. Kalau begitu susahlah. Mengulas lanjut, Muhammad Alif menyifatkan Abdul Rauf tidak faham realiti di Sungai Udang. Dia berkata ia boleh menjejaskan prospek UMNO, bukan saja di Sungai Udang tetapi juga di 3 kerusi lain. Apakah Tanjung Bidara ini tidak mempunyai perisik-perisik di kalangan rakyat, dia kata. Sentimen-sentimen di kalangan rakyat ini, apakah YB Tanjung Bidara ini tak baca dengan teliti, katanya. Bukan, kata Sungai Udang. Silap-silap 3 kerusi yang dipegang itu yang terlingkup termasuk Sungai Udang, katanya. Pada masa ini, BN memegang bilangan kerusi Dun terbesar di Melaka dengan 21 kerusi, diikuti oleh Pakatan Harapan dengan 5 kerusi dan PN dengan 2 kerusi. Temberang juga nih dengan 2 kerusi je pun. Tambah 1 baru 3. Ada 20 lagi kerusi UMNO. Nak suruh konon bubar Dun. Pada pilihan raya negeri, UMNO memenangi 18 daripada 20 kerusi yang dipertandingkan. Selain Sungai Udang, parti itu turut tewas di Bukit Katil kepada Amanah dengan majoriti 1057. At least banyaklah 1000. Bersatu bertanding 15 kursi dan memegang kedua-dua kursi PN, iaitu Sungai Udang dan Bemban. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku. Kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Nampaknya Mahyadin Mak Yassin semakin risau, semakin takut kalau dia kalah di mahkamah kena saman fitnah dan sebagainya. Terbaru akhirnya Mahyadin Mak Yassin tampil dan memberikan pengakuan yang cukup hebat, bermakna. Hebat ini. Muhyiddin kata, saya tidak berniat memfitnah sesiapa. Tidak berniat. Orang tidak berniat ini adalah orang yang macam mana, tapi
kalau sampai disebut berkali-kali tidak pasti berniat ke tidak. Tan Sri Mahyadin Mat Yassin menafikan telah membuat fitnah terhadap bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng ketika beliau mengeluarkan kenyataan media berhubung isu pembatalan percukaian, pengecualian cukai kepada Yayasan Al-Bukhari. Habis kalau kenyataan media pula tanpa niat, mungkin lah kan. Bekas Perdana Menteri itu berkata beliau hanyalah menjelaskan mengenai rakaman percakapan tambahannya yang diambil oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia pada 9 Mac tahun lalu membabitkan siasatan Jana Wibawa dan yayasan berkenaan. Sekarang dari risau. Terlajak perahu boleh diundur. Terlajak kata padan muka. Ahli Parlimen Paguh itu berkata, beliau hanyalah menjelaskan kedudukan dan apa yang berlaku pada dirinya, serta tidak mempunyai sebarang niat jahat. Malah kenyataan itu bukan ditujukan kepada Lim Guan Eng, habis ditujukan kepada siapa pula. Aduh, Muhyiddin berkata beliau menerima surat rayuan daripada Yayasan Al-Bukhari yang menyatakan bahawa pengecualian cukai tidak diiktiraf oleh lembaga hasil dalam negeri walaupun dibenarkan sebelum ini. Dia tahu rupanya. Muhyiddin berkata semua keputusan yang diambil oleh LHDN itu adalah di bawah tanggungjawab Kementerian Keuangan dan Menteri Keuangan ketika Kerajaan Pakatan Harapan. Dia kata begitulah, tapi lain pula yang berlaku di mahkamah. Katanya awam mengetahui beliau dipanggil oleh SPRM untuk diambil keterangan dan selepas beredar dari bangunan agensi terbabit, beliau bertemu dengan ramai penyokong dan pemberita. Jadi katanya saya ketika itu sebenarnya ingin menjelaskan bahawa Yayasan Al-Bukhari sudah diberi kelulusan pengecualian cukai oleh kerajaan BN sebelum ini. Tapi saya menerima rayuan yang menyatakan LHDN membuat keputusan untuk tidak mengiktiraf pengecualian cukai itu, dia kata. Jadi saya berfikir tiada keperluan untuk Yayasan Al-Bukhari membuat rayuan kepada saya. Ketika PN menjadi kerajaan, sekiranya pengecualian cukai masih diiktiraf oleh LHDN. Semakin pening kepala aku. Bagi anda yang memang champion, memang pandai untuk mentafsir kata-kata pening gini ni, anda boleh tinggalkan komen. Jadi saya pun makin pening. Sebenarnya saya pening juga dengan cerita ni. Jadi ini tentu berlaku ketika Pakatan Harapan. Dia kata ini lagi satu assumption. Jadi saya tidak menuduh atau memfitnah katanya. Saya cuma merujuk ketika di mana kerajaan ketika itu dan Pakatan Harapan dan hakikatnya plaintiff Menteri Keuangan. Dia kata nanti kita tengoklah mahkamah nanti cakap macam mana. Muhyiddin berkata demikian melalui pernyataan saksi dalam kes saman difailkan Lim Guan Eng terhadapnya yang didakwa mengeluarkan 3 kenyataan fitnah. Okey, anda boleh baca semua ini di biharian.com.my 16 Julai tahun 2024. 16 Julai 2024, saya tidak berniat fitnah sesiapa, kata Muhyiddin Yassin. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kali ini betul-betul kantoi habislah Muhyiddin macam ini. Okey, tak apa. Kali ini betul-betul dia kantoi betul kali ini. Dia cuba untuk kasih orang lain yang seolah-olah buat kesalahan, tapi rupa-rupanya dia kantoi. Ini di mana disebut di mahkamah lagi ya, tuan-tuan dan puan-puan. Ini memang memalukan. Pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari sebenarnya dibatalkan ketika Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Ketika Muhyiddin jadi Perdana Menteri, rupa-rupanya Mahkamah Tinggi di sini pada hari ini diberitahu bahawa sebenarnya isu untuk pembatalan pengecualian cukai kepada Yayasan Al-Bukhari yang dibuat semasa Tan Sri Mahyadin Mat Yassin memegang jawatan Perdana Menteri. Peguam Guok Ngek Siong yang mewakili bekas Menteri Keuangan iaitu Lim Guan Eng berkata merujuk kepada surat yang ditandatangani
oleh pengerusi Yayasan Al-Bukhari yaitu Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari pada 5 Februari tahun 2021. Perkataan baru-baru ini dalam surat tersebut membawa maksud perkara pembatalan atau pembatalan status pengecualian cukai itu berlaku baru-baru ini. Sebelum defendant, yaitu Mahidin Mat Yassin, menyiarkan 3 kenyataan yang berunsur fitnah. Defendant tahu mengenai kandungan sebenar surat itu dikeluarkan Tan Sri Syed Mokhtar bertarik 5 Februari 2021. Guok berkata demikian dalam pernyataan pembukaan pada hari pertama. Perbicaraan kes saman difailkan Lim terhadap Mahidin Mat Yassin berhubung pembatalan pengecualian cukai ke atas Yayasan Al-Bukhari. Beliau berkata surat daripada Syed Mokhtar itu tidak langsung menyatakan bahawa plaintiff yaitu Lim Guan Eng atau Kerajaan Pakatan Harapan yang jatuh pada penghujung Februari tahun 2020 sebagai orang yang bertanggungjawab dengan pembatalan tersebut. Dalam mana-mana keadaan, tiada satu bukti atau dokumen pun yang boleh membuktikan plaintiff yang menyebabkan pengecualian cukai diberikan kepada Yayasan Al-Bukhari itu dibatalkan. Malah Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ketika membuat kenyataan itu pada tahun 21 Mac tahun 2023 di Parlimen yang membongkar dan mendedahkan kenyataan fitnah defendant yang palsu. Anwar menjelaskan kepada Parlimen bahawa plaintiff tidak pernah membatalkan status pengecualian cukai yang diberikan kepada Yayasan Al-Bukhari, kata peguam itu. Sementara itu, Guok berkata keterangan yang akan diberikan di mahkamah dengan jelas akan menunjukkan bahawa pembelaan difailkan defendant semuanya penuh dengan pembohongan, tidak berasas, tidak disokong, dan pembelaan oleh Mahidin adalah pembelaan palsu. Oleh kerana defendant tahu atau sepatutnya mengetahui kandungan surat yang dikeluarkan oleh Tan Sri Syed Mokhtar dengan kepada defendant, satu-satunya penjelasan mengapa defendant terus mengeluarkan kenyataan fitnah secara terang-terangan dengan menyerang plaintiff adalah demi survival politik defendant. Ini penting bagi defendant kerana defendant ketika itu berhadapan kemungkinan akan didakwa di mahkamah. Lim Guan Eng dijadualkan untuk memberi keterangan di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Rosmawar Ruzain pada sesi sebelah petang. Pada 27 Mac yang lalu, 27 Mac tahun 2023 Lim memfailkan saman terhadap Mahidin Yassin kerana didakwa telah mengeluarkan 3 kenyataan berunsur fitnah di Facebook yang membabitkan Lim Guan Eng berhubung isu pengecualian cukai 9, 11 dan 12 Mac 2023. Laporan itu kemudian diterbitkan beberapa akhbar dan portal berita. Bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu juga mendakwa kenyataan fitnah itu juga bermaksud beliau menyalahgunakan kedudukan dan kuasanya dengan memberi kuasa atau mengarahkan lembaga hasil dalam negeri mengenakan cukai dan penalti ke atas yayasan kebajikan itu, sedangkan mereka tidak sepatutnya dikenakan cukai. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Adakah kita akan melihat sekali lagi Mahidin Mat Yassin kena di mahkamah? Kita tengok secara. Tinggalkan komen. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Berita terkini yang mengejutkan seluruh Malaysia. Pastinya ada seorang adun, bekas adun daripada UMNO, kini memang sudah mengubah haluan, menukar haluan kepada PAS. Tahniahlah kepada PAS. Adakah ini menunjukkan, menandakan bahawa betul, adakah ini betul kabar angin bahawa menyatakan bahawa akan ada lagi daripada UMNO yang akan keluar daripada sokongan kepada Zahid Hamidi dan menyertai Perikatan Nasional? Betulkah selama ini ada kononnya orang-orang 15, 14, 10 ahli MP ke adun daripada UMNO yang bakal masuk kepada Perikatan Nasional? Terbaru.
jalani Kamis, sah jadi ahli PAS. No, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rembia Muhammad Jalani Kamis sah menjadi ahli PAS. Penyertaan bekas wakil rakyat UMNO itu telah diumumkan sendiri, oleh Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hasan di Parlimen pada hari ini. Kemudian Taqiyuddin berkata, keputusan Jalani untuk memasuki PAS tidak akan menjejaskan kedudukan Adun terbabit kerana Dewan Undangan Negeri Melaka belum lagi menguatkuasakan undang-undang anti lompat parti. Adakah ini akan menunjukkan bahawa Melaka tidak lama lagi akan lebih ramai lagi Adun daripada UMNO masuk ke PAS? Adakah 10 orang, 7 orang atau berurang-urang Adun daripada UMNO yang bakal lompat kepada PAS? Kita tunggu sajalah. Sejak pilihan raya umum ke-15 PRU 15 2022, ketaatan dan kesetiaan Jalani terhadap UMNO dan BN terus dipersoalkan. Betul-betul sekarang dia pindah ke PAS. Dia menyertai perarakan pada proses penamaan calon PAS Parlimen Ketereh di Kelantan. Beliau juga hadir pada majlis pengumuman calon Perikatan Nasional PN bagi pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram di Bakri Johor. Namun ketika itu Jalani memberi alasan bahawa kehadirannya di majlis itu bukan atas kapasiti sebagai Adun UMNO. Sebaliknya, Jalani berkata dia mewakili pertubuhan bukan kerajaan NGO iaitu Muafakat Nasional yang diterajui oleh bekas Setiausaha Agung BN sendiri Tan Sri Anwar Musa. Sekarang nampak dah dia cuba untuk kata simpang sini las kedapatan juga. Ekoran kemasukan ke dalam PAS. Parti tersebut kini mempunyai seorang wakil dalam Dewan Undangan Negeri Melaka sekaligus menambah pada 3 kerusi untuk pembangkang. 2 lagi wakil PN dalam DUN Melaka ialah Muhammad Yazid Yaakob Bemban dan Muhammad Alif Yusuf Sungai Udang. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Adakah anda fikir, pada pendapat anda, adakah anda berfikir bahawa selepas ini akan ada lagi DUN dari ahli Dewan Undangan Negeri daripada UMNO di Melaka akan lompat lagi? Kerana seperti yang bacakan tadi, di Melaka belum lagi dikuatkuasakan akta lompat parti ini. Jadi tidak ada apa-apa yang berlaku, tidak ada kesannya kerana belum ada akta ini diperkenalkan di sana, belum dikuatkuasakan. So denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ini satu lagi, pemimpin PAS kena balun habis lagi. Ini berkenaan dengan satu poster yang sampai di label oleh netizen sebagai poster ucapan tahniah dari PAS Selangor ini kepada Red Giant. Lebih sudu daripada kuah. Lebih sudu dari kuah. Betul atau tidak? Terpulang anda tinggalkan komen. Poster ucapan tahniah PAS Selangor kepada pasukan Selangor Red Giant SRG menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan pengguna media sosial. Poster ucapan tahniah itu terpampang wajah pemain dengan menggunakan warna monokrom yang dipudarkan. Warnanya dipudarkan, monokrom. Itu namanya warna monokrom tuh. Tapi lihat gambar pemimpin PAS tu, bukan main lagi, diwarnakan dengan warna jelas tu. Sepatutnya yang kena highlight ialah pemain-pemainnya, pemenang-pemenangnya, bukan yang di highlight itu pemimpin PAS. Mungkin itu poster ucapan tahniah itu terpampang wajah pemain yang dengan menggunakan warna monokrom dan dipudarkan. Sepatutnya itu yang ditonjolkan. Manakala 3 wajah 3 pemimpin PAS negeri yang dilabel lebih sudu daripada kuah itu diletakkan di bahagian bawah dengan warna paling jelas dan terang. Apa benda aja nih? Aduh. Jadi suara kurang senang itu kemudian dia diluahkan oleh segelintir penyokong SRG
yang berpendapat wajah pemenang yang sepatutnya perlu lebih menonjol. Betul. Dan bukan dipudarkan. Nah, ada antara pengguna kemudian membandingkan dengan beberapa poster tahniah yang lebih gempak. Betul, saya ada nampak banyak tau, lebih gempak yang ditunjukkan pemain, bukan pemimpin politik. Aduh. Nah, ada di antara mereka yang membandingkan dengan beberapa poster tahniah yang lebih gempak. Antara poster dari Menteri Besar Terengganu sendiri, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mukhtar, yang dipuji kerana meletakkan wajah pemain sebagai highlight utama. Sebagai highlight utama. Ini contoh dia. Itu barulah patu. Sementara itu ada yang berkampan isu poster terbabit tidak perlu dibesarkan kerana ia sekadar poster ucapan tahniah. Namun ramai yang lebih beranggapan poster itu lebih kepada mahu tumpang glamour. Poster lebih mau tumpang glamour. Jadi ramai yang beranggapan poster seperti itu lebih kepada mau tumpang glamour. Mungkin mereka kata dia lebih tumpang glamour kerana yang di highlight bukan pemenangnya. Lagipun kalau saya tengok ucapan tahniah daripada Menteri Besar Terengganu, muka tak ada tau, tak ada pun muka dia. Tapi yang ini memang muka dia yang paling jelas, berwarna penuh lagi. Seolah-olah patutlah ramai peminat kepada SRJ ini kata mereka mau tumpang glamour saja. Okey, so apa pendapat anda? Anda boleh tinggalkan komen. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Kita tahu sekarang ni ada satulah gerakan disebut sebagai gelombang selamatkan Malaysia. Pertama sekali saya fikir juga, apa sebenarnya yang mau diselamatkan oleh mereka ini? Diselamatkan daripada apa? Dan siapa yang perlu diselamatkan? Siapa yang perlu diselamatkan? Rakyat okey saja. Rakyat okey saja. Tapi yang perlu diselamatkan siapa? Mungkin itu sebabnya timbullah netizen di laman maya yang mempersoalkan sehingga memperolok-olok kena mocking ni, dipermainkan pula gelombang ini. Sampai yang syoknya ni ada dia punya dia punya poster dia bilang gelombang selamatkan anak menantu. Gelombang selamatkan Malaysia diadakan malam kemarin oleh pembangkang tidak mendapat sambutan memberangsangkan dari orang luar. Hantaran Facebook berupa poster yang diwar-warkan oleh Ketua Pemuda PN Ahmad Fadli Syari mengenai program itu hanya mengundang kecaman pengguna media sosial. Mereka mengumpamakan program itu sebagai gelombang selamatkan anak menantu. Aduh, siapalah yang terasa pedas ni. Program gelombang selamatkan anak menantu. Ia rentetan daripada kes menantu kepada beberapa pemimpin tertinggi Perikatan Nasional yang terpalit dengan kontroversi penyelewengan. Beberapa foto program yang berlangsung di sebuah dewan beredar di media sosial. Penyokong mengatakan program itu full house, dihadiri orang ramai sehingga memenuhi dewan. Namun melihat jumlah kehadiran yang dikatakan sekitar 200 orang sahaja, ramainya 200 orang, netizen mengatakan ia seperti perjumpaan ahli-ahli PAS saja. Ahli-ahli PAS saja, mana yang lainnya? Takkan gelombang selamatkan Malaysia dihadiri 200 orang dan ahli PAS saja. Macam mana tu? Ini satu antaran ni full house gelombang selamatkan Malaysia, dia kata.
Tapi bila dilihat hanya lebih kurang 200 orang dan semuanya macam ahli PAS saja. Menurut laporan inilah. Ketika ini, peranan pembangkang yang mahu selamatkan Malaysia pula dipersoalkan kerana kumpulan itu lebih banyak meninggalkan sidang parlimen ketika isu-isu besar berlaku. Mereka tidak pula berbahas dengan baik. Malah ketua pembangkang sering dilabel lemau kerana tidak berani berhadapan dengan Perdana Menteri. Sewaktu sesi pertanyaan Perdana Menteri. Seorang penyokong tegar BN pula berkata ceramah kemarin langsung tidak menyentuh tentang usaha menyelamatkan Malaysia, tetapi banyak menyerang UMNO. Komen dia, aku tengok ceramah himpunan gelombang selamatkan Malaysia semalam bukan pasal nak selamatkan Malaysia pun, dia kata. Semua berceramah dok mengatakan UMNO saja. Semua cerita terkini dalam UMNO depa dok jajah malam tadi, katanya. Obses betul dengan depa dengan UMNO ni. Crowd hadirin pun tak ramai, sedih. Ciap individu bernama Tun Carlos. Tun Carlos ni saya selalu tengok juga. Okey, anda boleh lihat laporan ini di harapandaily.com. Gelombang selamatkan Malaysia dipermainkan oleh netizen. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Ini betul tepat sekali. Sebelum tu, terima kasih kerana terus bersama dalam channel ini. Bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Okey. Apa tu? Ada pernah peribahasa cikgu saya dulu ajar. Mengajar etik berenang pertama. Kedua, seperti ketam mengajar ketam yang lain berjalan lurus. Dan paling teruk sebenarnya ialah ada satu istilah cermin rosak. Cermin rosak ni begini. Dia cuba nasihatkan orang lain tapi dia itu lebih teruk. Ada lagi satu. Dia suka sangat menyibuk tentang orang lain. Dia boleh nampak selumbar dekat mata orang lain tapi kayu balak di mata sendiri dia tak sedar tau. Malu tak pastilah. Saya pun tidak pasti. Inilah yang mungkin terjadi kepada Wan Faisal. Wan Faisal yang cuba sembang. Sembang konon nak jadikan KLIA world class. Siap bagi nasihat, tunjuk buku lah, buku ni Sim Kibon ni, dia tunjuk ni KLA supaya KLIA jadi world class. Banyaklah dia, tapi dia tidak ingat sepatutnya kasih nasihat dulu kerajaan di mana-mana yang berlaku lah. Tapi yang dalam kes ini disebut di sini KLIA world class, tapi stesen bas KB macam bengkel saja. Apa hal? Ada gambar tu tahu. Ahli parlimen macam Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal menjadi bahan sindiran ramai selepas beliau cubalah mengajar kerajaan sekarang ini bagaimana untuk menjadikan lapangan terbang antarabangsa KLIA bertaraf dunia. Bertaraf dunia. Tapi dia lupa. Beliau ketika sidang Dewan Rakyat baru-baru ini membawa buku biografi mendiang Sim Kibon, bapa kepada kejayaan lapangan terbang Changi, meminta kerajaan belajar daripada usaha mendiang. Katanya resepi untuk menjayakan lapangan terbang terkenal itu bukan di atas tangan GIP atau BlackRock. Iyalah, betul lah. Tapi menggunakan pengalaman dan kepakaran sendiri. Saranan itu ibarat menyerang diri sendiri pula. Malu. Apabila ramai terus mempersoalkan apalah yang sudah dia lakukan untuk membangun stesen bas di Kota Baru. Tempat sendiri. Terminal bas sementara itu sehingga kini masih digunakan walaupun kekurangan berbagai kemudahan menyebabkan lokasi tersebut dianggap antara lokasi pengangkutan awam yang ketinggalan zaman. Atas sebab itu atas sebab itu ramailah menyarankan agar Wan Faisal ni menaik taraf dulu, kasih naik taraf dulu stesen bas KB sebelum berani untuk mengajar kerajaan naik taraf KLIA. Lama. Antara komen yang siok saya baca ni. Sebelum Wan Faisal nak cuba ajar, hendak jadikan KLIA world class, apa kata kau usahakan dulu stesen bas Kota Baru supaya ada rupa bas stesen bas. Kemudian baru cerita teori kau di parlimen. Kemudian ada lagi orang bincang masalah MAHB, dia bincang masalah stesen bas.
Aduh. Ia kemudian dibalas pula semula oleh pengguna X. Ya, tersebut dengan ringkasan paling mudah untuk difahami. Wan Faisal ceritanya macam ini. Kalau stesen bus yang mudah macam ini pun kamu tak reti nak urus, bagaimana kami nak percaya kamu boleh uruskan airport pula? Oh, betul, betul. Kalau stesen bus pun tidak dapat diurus, tak reti nak urus stesen bus yang kecil itu, tak dapat nak urus, ini janganlah cuba-cuba untuk urus airport pula. Perkara itu kemudiannya disokong oleh ramai kerana bagi mereka pemimpin sepatutnya membuktikan kemampuan mereka dengan menggunakan stesen bas KB yang dengan membangunkan stesen bas KB yang berbelas tahun ketinggalan. Apa kata Wan Faisal? Hadam dululah komen-komen netizen ini. Barulah cuba-cuba untuk ajar kerajaan. Okay, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Mahyudin Mat Yassin. Memang kali ini dia termakan dengan senjata sendiri, dengan senjata makan tuan lah. Kena sendiri kali ini. Apa tidaknya dia antara orang yang paling kuat menentang, tapi kali ini dia sendiri dapat masalah dengan penentangan yang dia buat tu. Harapnya kali ini Muhyiddin Yassin dan Bersatu, Muhyiddin Yassin dan Bersatu fahamlah. Harapnya mereka dah faham. Mereka dah faham kenapa Akta Lompat Parti diperlukan. Dulu waktu dibentangkan oleh Menteri Undang-Undang, siapa yang bangkang dulu, siapa yang bangkang betul-betul. Sebab waktu itu banyak sangat berita-berita kabar angin bertiup, kononnya ahli UMNO nak lompat bersatu dan macam-macam lagi. Syok lah waktu itu, seronok lah. Sekarang dah kena lubang hidung sendiri. Apa rasa oren? Ini ada satu artikel daripada Harapan Daily. Harapnya Muhyiddin Bersatu dah faham kenapa Akta Lompat Parti diperlukan. Selepas insiden 6 ahli parlimen ini, Muhyiddin dan Bersatu diharapkanlah supaya mereka dah faham lah kenapa anti lompat parti ini, akta ini diperlukan. Baguslah ahli-ahli parlimen PN dan Bersatu dah mula berhujah di parlimen bencana akibat budaya ini. Kelompangan yang wujud dalam akta itu hasil daripada cadangan Mahyudin sendiri. Mahyudin Yassin dulu sendiri cadangan. Eloklah ditutup semula, dipindah dan diperkemas. Kerajaan Madani pula bersetuju untuk melakukannya. Tak ada masalah. Tak perlu lagi diungkit apa yang berlaku sebelum akta ini digubal. Lupakanlah sejarah silam yang semua pasti ada kisahnya. Semua parti mesti ada kisah-kisah sejarah silam. Lupakanlah. Akta Lompat Parti 2022 sebenarnya telah pun memulakan lembaran baru untuk kestabilan politik Malaysia yang kita perlukan untuk tingkatkan daya saing negara. Cukuplah insiden seperti langkah Sheraton dan Tebu Atap yang menjahanamkan ekonomi negara dan sebabkan kebencian mendalam rakyat terhadap ahli politik. Berpolitik menukar kerajaan buat 5 tahun sekali, sudahlah, cukuplah. Berpuluh-puluh juta ringgit wang negara yang nak dibelanja untuk 6 PRK ini boleh dialihkan untuk bantu rakyat. 6 PRK yang nak dicetuskan ini hanya memenuhi ego pemimpin-pemimpin politik dan bukan isi kekosongan akibat daripada kematian wakil rakyat. Ini lebih pada sabotaj ekonomi dengan mengganggu kestabilan politik negara pada waktu pelabur mencurah-curah masuk ketika ini, apatah lagi rating kita dah semakin naik. Kata ringkas tapi betul-betul cukup bermakna. Saya setuju nih. Cukuplah, sudah-sudahlah. Harapnya selepas ni Muhyiddin Yassin dan Bersatu fahamlah. Hidup ini macam roda. Kadang-kadang kau di atas, kau tidak mau yakin sangat. Nanti bila sudah masanya, bila sendiri terkena, macam-macam lah. Lepas tu cerita lain, buat lain cerita lain. Bila terangkan kepada orang lain, lain ceritanya. Seolah-olah semua salah orang. Yang sebenarnya siapa yang bersalah. Okey, tinggalkan komen anda. Jenutnya di Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share.
Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Mari kita jaga sama-sama negara kita supaya aman, damai, harmoni, dan terus diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya video-video saya yang saya beri tajuk Muhyiddin, minta maaf, yang saya beri tajuk Muhyiddin naik jadi Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim tumbang, itu paling banyak mendapat tontonan. Dan rupanya daripada itu saya dapati memang ramai sangat yang mau tengok Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri sekali lagi. Saya pun hairan. Kenapa sebenarnya ada orang mau Perdana Menteri sekali lagi Datuk Seri Tan Sri Muhyiddin Yassin? Pada pendapat saya, bukan tidak boleh dia jadi Perdana Menteri sekali lagi, boleh saja. Tapi persoalannya ialah kenapa perlu dia lagi? Bukankah ada lebih ramai yang lebih bagus dan sebagainya? Dan yang paling tepat ialah dia tidak akan jadi Perdana Menteri lah. Dia tidak akan jadi Perdana Menteri untuk kali kedua dalam masa yang singkat-singkat ini, tidak. Kerana tren sekarang saya lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak akan mendapat sokongan untuk jadi Perdana Menteri bagi Perikatan Nasional. Lagipun seperti yang kita tahu, PAS pun pernah sudah menyatakan bahawa mereka pun ada calon Perdana Menteri pada pilihan raya yang lalu, iaitu calon mereka tidak lain tidak bukan Menteri Besar Terengganu. Dan itu sendiri pun dipersetujui atau diperakui oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia juga memperakui bahawa Dr. Sam itu, iaitu Menteri Besar Terengganu itu, memang mempunyai kualiti, memang mempunyai kelayakan untuk jadi Perdana Menteri. Habis kalau sudah begitu, mahukah PAS membiarkan begitu saja jawatan Perdana Menteri jatuh kepada Bersatu yang tak kuat mana sekarang ini, yang ramai orang kata Bersatu sekarang ini hanya berharap kepada kekuatan daripada PAS. Yang ramai orang kata Bersatu ni hanya melukut di tepi gantang, hanya mengharapkan kekuatan daripada PAS. Kalau ada pilihan raya pun, kemenangan-kemenangan daripada Bersatu itu pun hanya kerana ihsan, bantuan, kerjasama dengan PAS. Cuba kalau tidak ada PAS, boleh menangkah Bersatu? Dan lagi, saya fikir Tan Sri Muhyiddin Yassin sepatutnya memberikan peluang lah kepada yang lain. Walaupun dia secara tradisinya memanglah semua yang menjadi presiden atau bukan presiden, pengerusi kepada satu gabungan parti politik itu, Perikatan Nasional, contohnya ialah Muhyiddin Yassin. Secara tradisi, pengerusi itulah yang jadi calon Perdana Menteri. Tapi persoalannya, mahukah lagi PAS Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, yang menyebabkan PAS hanya sekejap saja berada dalam kerajaan. Sekejap saja dalam kerajaan, lepas itu tumbang. Tumbang kerana nampaknya Muhyiddin Yassin didakwa telah pun gagal menjalankan tanggungjawabnya sebagai Perdana Menteri. Mahukah kita Perdana Menteri kita sekali lagi yang tidak pun pandai bercakap secara live, yang mahu dirakam dulu, takut untuk live, takut untuk jawab wartawan? Mahukah begitu? Itu soalan-soalan yang kita boleh pertanyakan. Apapun sebenarnya, kalau memang Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri sekali lagi, itu bagus, tidak ada masalah. Yang penting pastikan kali ini kerajaan yang betul-betul nanti ni betul-betul yang bagus lah. Tidak ada lagi sakau menyakau sampai anak menantu yang lari ke luar negara tidak berani balik Malaysia. Jangan ada macam itu lagi. Berhentikanlah perkara-perkara begitu. Okey, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.